Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Siti Rafidah untuk mata pelajaran yang seterusnya, iaitu pelajaran hafazan tahun 1 untuk video yang sekarang ni, seterusnya. Mungkin untuk minggu-minggu yang lepas dan dalam video-video yang dah lama tu, kita dah pun pelajari surah Al-Fatihah, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Betul? Tak murid-murid? Untuk minggu ini kita akan mempelajari pula surah yang keempat, iaitu surah Al-Ikhlas. Jadi murid-murid kalau tengok buku teks, bolehlah buka buku surat 15. Buku surat 15 ya. Nama budak 12, 13, 14, 15. Okey. Iaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni sangatlah mudah. Ustazah yakin murid boleh hafal dan ingat cepat saja, tak ada masalah. Sebab apa? Surah ini hanya mengandungi 4 ayat sahaja. Hanya mengandungi 4 ayat sahaja. Ayatnya pun tak panjang, semuanya pendek-pendek belaka, jadi tak ada masalah. Jadi murid perlu dengar dahulu bacaan ustazah, dan murid boleh mengikut secara di luar talian ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu saja. Surahnya tak banyak pun, 4 ayat saja. Dan ustazah dah mengulangi 2 kali. Nanti ustazah akan bagi dengar ayat ni ketika video, ketika kelas online Google Meet nanti. Mari kita tengok muka surat 17. Sila buka buku teks muka surat 17 pula. Ustazah akan membacakan terjemahan daripada surah Al-Ikhlas ni untuk setiap ayat. Kita semua dia maklum ya, dalam Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Jadi kita tidak akan memahami sesuatu perkataan itu dengan mudah, melainkan ada terjemahannya. Okay, murid-murid boleh tengok ayat 1, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad maksudnya ialah, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Katakanlah dalam kurungan, wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Ayat yang kedua, Allahus samad. Maksudnya ialah Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ayat yang ketiga pula ialah lam yalid wa lam yulad. Maksudnya ialah, dan tiada beranak dan dia pula tidak diperanakkan. Dia tiada beranak dan dia pula tidak diperanakkan. Ayat yang terakhir ialah walam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya ialah, dan tiada siapa pun yang setara dengannya. Dan tiada siapa yang setara dengannya. Okay, dan tiada siapa yang pun yang setara dengannya. Okey, untuk terjemahan bagi setiap ayat ni ustazah akan simpulkanlah. Okey, ayat ni Allah turunkan Al-Quran ni khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut agama Islam seperti kita. Jadi apa saja yang telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran adalah menuju kepada kita juga. Katakanlah Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Allah adalah satu-satunya Tuhan. Tiada Tuhan selain daripada Allah yang Esa. Esa tu tunggal ataupun satu. Okay, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ya, betul. Kalau kita susah, apa saja hajat kita, susah ke, senang ke, buruk ke, baik ke, asal saja kita ada hajat, Allah
kepada Allah saja kita memohon, kita tidak minta kepada kuasa yang lain. Sedangkan kita dah faham tak ada kuasa yang lagi besar daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi tumpuan sekalian makhluk, ya, sebenarnya walau agama apa pun sebenarnya, sekiranya mereka meminta dengan hati ikhlas, tapi sebenarnya memohon kepada Allah. Allah itu maha mendengar, maha pengasih, maha penyayang, maha agung, maha besar. Mustahil Allah tak dengar. Allah tahu apa yang kita hajatkan, Allah tahu apa yang kita inginkan. Yang ketiga ialah dan tiada beranak. Dia tiada beranak dan dia pula tidak diperanakkan. Ya, betul. Allah tidak beranak dan tidak dilahirkan oleh siapa pun. Allah itu adalah sendirinya, terjadi dengan sendirinya. Tiada siapa yang menjadikan Allah, dan Allah juga tidak melahirkan anak. Ya, Allah menjadikan manusia, tapi bukannya Allah yang melahirkan manusia. Ya. Yang keempat ialah dan tiada siapa pun yang setara dengannya. Yang setara dengannya ni membawa maksud tiada siapa atau tiada apa pun yang boleh disamakan langsung dengan Allah SWT. Allah SWT ni sememangnya tak boleh disamakan dengan apa-apa pun. Nak kata macam rupa manusia, bukan manusia. Nak kata macam pokok, bukan. Sebab apa? Allah ni adalah Tuhan yang paling besar, yang berlainan sama sekali dengan kita. Kita ni baharu, iaitu kena dijadikan oleh Allah. Allah dia jadi dengan sendirinya, tak ada siapa yang menjadikan dia. Betul tak? Lain dengan kita. Kita kena dijadikan oleh Allah, barulah kita wujud. Sebab kita pun kena dilahirkan oleh mak ayah kita. Kalau mak ayah kita tak kahwin, tak lahirkan kita, kita pun tak wujud. Bila tak wujud, kita pun tak layak nak disamakan dengan Allah SWT. Itulah sebabnya manusia dan apa sahaja makhluk yang pernah kita nampak ataupun yang kita tak nampak, yang kita tahu ataupun yang kita tak tahu, semuanya tak boleh disamakan dengan Allah sama sekali. Itu adalah penerangan untuk surah Al-Ikhlas. Saya harap murid-murid boleh faham, dan selepas ini murid-murid ditugaskan untuk menghafaz surah ini. Saya yakin surah ini tidak terlalu sukar untuk murid-murid hafal kerana hanya ada 4 ayat sahaja. Okay, sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan.